Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua sekali. Ketua tak ada, okay, tak apa. So, macam saya bagi tahu, kehadiran untuk kelas awak macam biasa. Isi kehadiran dalam link yang saya bagi tu lepas awak dah hantar homework lah ataupun latihan yang saya bagi lepas habis kelas nanti. So basically macam tu lah kita punya kelas. Apa lagi basically kelas kita macam tu. Lepas tu make sure awak buat latihan lah. Latihan tu saya akan bincang dalam kelas tapi tak semua lah. So awak buat latihan, siapkan, lepas tu hantar kat saya, hantar melalui WhatsApp personal. Nak hantar dalam group pun tak apa, tapi make sure awak mention lah nama awak supaya saya boleh tanda. Mungkin kalau awak hantar lepas tu awak punya WhatsApp pun tak ada nama, macam mana saya nak tanda kan? So make sure awak mention nama awak, lepas tu hantar. Kalau hantar personal bagi tahu kelas dengan nama. Kalau hantar kat dalam group tu just bagi tahu nama je lah. Okay, macam mana nak hantar tu is awak screenshot awak punya latihan ataupun sebab latihan tu awak just boleh tulis. Saya tunjuk je Okay, latihan dia macam ni. So dekat sini nampak tak? Nampak tak screen? Nampak. Okay, so latihan dia macam ni je. Awak just boleh tulis tu kat sini daripada link yang saya bagi tu. Tak tekan pula. Macam tu. Okay, contoh ni kan darjah D ni berapa? Boleh terus boleh tulis kat situ. Ada lagi lah latihan tapi tak banyak pun. Okay. Okay, so saya tak kenalkan diri lah. Saya tak kenalkan diri lagi kan. Okay, nama saya Syukri Zakwan. Awak boleh panggil Sir Syukri ataupun Cikgu Syukri. Ikutlah mana-mana yang awak rasa okey. Lepas tu saya akan mengajar selama 2 bulan. Okay, so saya cikgu praktikal dekat SMKTJ. Bermula minggu ni sampai 24 bulan 9. So saya pelajar ijazah sarjana muda pendidikan matematik dengan kepujian. Major dalam matematik dan juga matematik tambahan. Minor dalam geografi. So saya pun mengajar geografi juga kat sekolah ni tapi bukan kelas awak lah. Lagi apa lagi? Saya tinggal kat Temerloh juga. Saya sekolah pun dulu sekolah saya di SMK Temerloh. So I'm back for good lah. Balik sekolah TJ untuk mengajar pula. Dulu sebagai pelajar, sebagai murid. Sekarang untuk mengajar pula. Lepas tu saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, PSI. Apa lagi? Nak tahu saya? Tu je lah kot. Tu je. So apa-apa berkaitan dengan awak punya mata pelajaran matematik, sama ada awak tak faham ke, nak tanya ke atau apa-apa pun, boleh refer saya instead of awak tanya Cikgu Iliana. Boleh je awak nak refer Cikgu Iliana, tapi buat masa sekarang ni saya yang in charge untuk kelas awak. So terpulang kat awak nak tanya saya ataupun Cikgu Iliana. Tak ada halangan pun. Okay, so boleh tanya saya apa-apa pun. Saya okey je, nampak je macam ni. Nampak je muka macam tua berjambang kan, tapi muda lagi saya ni. So kita boleh borak tentang apa-apa pun. Saya okey, saya open je. Tapi make sure walaupun kita jiwa muda, make sure sebab saya cikgu, awak semua murid. So saya nak ada gap sikit lah. Okay, bukan gap apa pun, sebagai ada jurang lah antara kita. Okay, and then apa lagi tu je lah kot buat masa ni. Apa-apa boleh je WhatsApp saya atau apa-apa berkaitan dengan your study. Okay, cukup? Is that enough? Sebelum saya mula hari ni bab 5,
Sebab Cikgu Liana beritahu saya yang dia dah habis bab 4. Okay, so fine, saya sambung je tu dengan bab 5. Mudah sebab kalau saya nak masuk bab 4 nanti, saya tak tahu dekat mana, sampai mana Cikgu Liana mengajar semua kan. So bila masuk bab baru ni, senanglah sikit. Okay, senang untuk saya, senang untuk awak. Okay, so sebelum saya mula, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada nak ID TikTok ke apa ke? Tak ada. Saya tak ada TikTok pun. Okay, so ni kita mulalah. Sekejap Okay, semua yang dalam ni okay, tak apa. Kelas untuk Google Meet saya tak paksa awak untuk open kamera lah. Tapi siapa yang nak open kamera tu, saya suka lah kalau siapa yang open kamera, so that saya boleh nampak awak buat apa kan. Sebab mana tahu ada yang tengah tidur ke apa kan, on je Google Meet tapi tengah tidur. So bagi saya no point lah macam tu, sebabnya ini proses pembelajaran dan pengajaran kan. So dah lalang masuk tu, belajar je terus. Bukan lama sangat pun kelas kita, berapa jam je, sejam setengah je kan, ke sejam lebih macam tu lah. Kalau saya dekat universiti belajar dengan pensyarah akan buat kelas paling minimum 2 jam. Paling lama pernah saya join kelas dengan pensyarah 4 jam setengah. Okay, awak bayangkan duduk depan laptop macam ni 4 jam setengah. Keras bontot. Lepas tu 4 jam setengah tu dah tak tahu nak fikir apa, memang dah tepu lah. So awak dalam sejam macam tu je kan, okey lah. Saya rasa okey. Untuk pembelajaran PDPR online guna Google Meet ni, optimum bagi pembelajaran dalam sejam tu okey lah bagi saya. Okay, so kita akan habis pukul apa 10 setengah kan? 10 setengah ke? Kita habis pukul apa 10.45. Sejam 15 minit macam tu. Okay, itu pun tadi kita start lewat kan, 11.45. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita start lah kelas kita. Okay, so bab 5 sekejap So bab 5 ni berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf. Okay, kalau ikutkan format sebelum ni dalam KBSM, awak tahu kan KBSM sekarang ni, awak KSSM ke KBSM? Siapa tahu? Awak dalam format KBS KSSM. Yes, KSSM. Itu format barulah. So ini adalah tajuk baru, okay, dalam KSSM. Rangkaian dalam teori graf ni satu bidang ilmu matematik yang baru, yang dia tak lama macam, okay, kalau awak further dalam matematik, kalau awak further more dalam matematik, contoh awak ambil diploma matematik ke, ijazah dalam matematik, awak akan jumpa contoh dalam buku teks awak ada tajuk algebra semua tu kan. Tapi dalam bidang matematik dia telah dihaskan. Contoh algebra tu satu subjek. Satu subjek tu awak belajar 4 tahun pasal algebra. Lepas tu calculus tu satu subjek, awak belajar dalam 3 tahun. Lepas tu geometri satu subjek. So rangkaian dalam teori graf ni dia masuk dalam bidang matematik diskrit. Ni saya cerita je lah untuk pengetahuan awak kan, mana tahu siapa yang, so awak dah form 4 kan, lagi setahun je kemudian awak go to college life. Okay, siapa yang minat matematik ke kan. Matematik diskrit. So ini adalah satu bidang matematik di dalam matematik diskrit. Okay, dalam matematik diskrit ni awak akan belajar tentang rangkaian dan teori graf dan banyak lagi lah. Lagi deep down, lagi banyak benda yang awak belajar, lagi mendalam. Okay, so KBSM sebelum ni tak ada. Maksud saya
format yang sebelum ni tak ada. Macam saya dulu SPM 2014 ke 2015 macam tu, tak ada. Saya tak pernah belajar kat sekolah tajuk rangkaian dalam teori graf ni. So awak semua, you guys should be proud lah, sebabnya ada, okay, dah dimasukkan rangkaian dalam teori graf. Sebab tu saya cakap tajuk ni adalah satu tajuk matematik yang baru ditemui. That's why dia baru pertimbang KPM baru pertimbangkan untuk masuk dalam awak punya syllabus. Okay, so cukup. Okay, so sekarang kita dah masuk dekat surface dia. So apakah itu rangkaian? Siapa boleh bagi tahu saya apakah itu rangkaian based on gambar yang awak tengok tu? Saya nak panggil nama. Ada yang willing, tak apa. Kalau salah pun tak apa. Saya lagi suka kalau awak salah, so that saya boleh betulkan. Hubungan. Okay, hubungan. Lagi? Iskandar, cuba try. Iskandar Suimi. Diam je Iskandar. Akil? Okay, Iskandar, cuba try. What is rangkaian? Sekejap cikgu. Apa dia? Sekejap cikgu. Sekejap. Okay, lepas ni kita tanya balik Iskandar. Okay, Akil. What is rangkaian, Akil? Based on gambar yang awak tengok tu, nampak ada ikon orang tu kan? Ikon manusia, lepas tu ada tali tu. Oh. Apa dia? Apa yang awak rasa? Apa eh? So, okay, cakap je apa-apa. Apa yang awak nampak kat situ? Tadi Ain cakap hubungan. Macam sambungan. Okay, sambungan. Sambungan banyak-banyak. Macam ni nak cakap? Aduh. Okay, saya faham apa nak cakap. Sambungan banyak-banyak gambar kat situ. Ataupun sambungan, contoh macam awak dengan kawan awak dengan kawan awak tu jumpa kat Facebook. So ada networking, ada rangkaian in English networking. So ada network di antara awak dengan kawan awak. Betul tu? Awak faham? Ya. Okay. So betul lah macam tu. Hubungan pun betul tapi kurang tepat. So apa yang Akil maksudkan tu, yang saya dah terjemahkan tadi tu, itu pun tepat. Okay. So what is rangkaian actually? Rangkaian, okay, macam yang tunjuk dekat skrin ni, rangkaian komputer. Rangkaian komputer bermaksud sambungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Okay, itu rangkaian komputer. So, rangkaian komputer is rangkaian komputer lah. Kita tahu, contoh kalau dalam Facebook tu, kita ada mutual friend, betul tak? Kalau macam awak main Instagram ke TikTok kan, social media kan, ada rangkaian-rangkaian. Contoh kalau awak follow saya dekat TikTok, so dah ada network antara saya dengan awak. Maksud awak boleh tengok apa yang saya buat, apa yang saya post. Kalau saya follow awak pun, saya boleh tengok apa yang awak post. Tak pun kalau tak follow pun, ada lagi rangkaian-rangkaian yang lain kita boleh tengok dekat FYP, betul tak? Kat TikTok tu ada FYP semua kan. So itu adalah rangkaian. So apa yang ditunjukkan dalam gambar ni, dalam gambar ni, rangkaian tu boleh menjadi satu jalan menghubungkan awak dengan orang lain. So macam ni dalam dalam gambar ni menunjukkan rangkaian Facebook. Okay, so ada networking antara awak dengan orang-orang yang kita tak kenal ke orang yang kita kenal. So kita ada networking. So rangkaian is networking. Faham? Kita short sendiri. Faham cikgu. Okay, good. Faham. Okay, so itu rangkaian. So sekarang teori graf ataupun graf. Apa yang dimaksudkan dengan graf? Graf pula adalah lukisan satu graf lah. Okay, kalau macam dulu sebelum ni awak belajar graf histogram, betul tak? Graf bacat, pie graf. Okay, itu adalah jenis-jenis graf. Macam sekarang ni teori graf. Macam mana kita nak mempamerkan, kita nak portray rangkaian-rangkaian yang kita ada tadi tu dalam bentuk graf. So that is called theory graph ataupun graph theory. Okay, macam yang contoh kat sini dalam matematik dan sains komputer,
Teori graf merupakan kajian tentang graf, struktur matematik yang digunakan memodelkan hubungan antara objek di dalam suatu koleksi. Macam itulah contoh Contoh kalau awak ada, saya bagi satu jalan lah. Okey. Jalan public, contoh jalan nak ke sekolah Okey, ini sekolah. Okey, ini sekolah. Ini jalan daripada TM, okey, Temloh Makmur. Ini jalan daripada TJ, okey. Ini jalan daripada TI, okey. Semua ni duduk dalam TJ ke? Ada yang duduk luar daripada kawasan TJ tak? Ada. Ada. Siapa yang dalam ni? Saya Oh, ya ke? Ain duduk kat mana? kat Sri Semantan, Permai. Seri Semantan kena PKPD tak? Tak. Okey lah, untung lah tak kena PKPD. Kita orang ni kena PKPD. Okey, so contoh Ain, Ain lah kita letak lah kat sini Ain Seri Semantan, okey. Seri Semantan. Okey, so kat sini kita boleh tengok ada satu sekolah dan ada 4 jalan untuk kita pergi ke sekolah. Daripada Seri Semantan, okey, daripada Temeloh Indah, daripada Temeloh Jaya dan juga Temeloh Makmur. Okey, kalau kita membentukkan graf, okey, kita membentukkan graf daripada rangkaian ini, grafnya akan berbentuk 1, 2. Ini adalah bentuk grafnya. Betul tak? So itulah yang dimaksudkan dengan teori graf. Kita mempamerkan rangkaian sebab kalau kita letak rangkaian contoh kalau kita letak macam ni dah macam jadi peta, betul tak? Ada sekolah kat sini, ada rumah kat sini, ada taman perumahan kat sini ada perumahan. So that is not called graph, okay? What is called graph is actually by this, okay? By this one. Itulah maksudkan yang dimaksudkan dengan teori graf, okay? Faham teori graf? Faham. Kita mempamerkan sesuatu network atau sesuatu rangkaian tu dalam bentuk graf, okey? Itu sahaja. Okey, ni just berkaitan je lah. Tayangan video berkaitan dengan jalan raya. Okey, ni kita akan jumpa je lagi. Okey, so itu sahaja untuk permulaan. Bukan untuk kelas, untuk permulaan. Okay, so itulah yang dimaksudkan dengan rangkaian. At least awak dah ada idea what is rangkaian dengan teori graf is all about, kan? So bila awak dah faham apa itu rangkaian dan teori graf, barulah kita boleh move forward. Okay, contoh kalau macam ni, nampak tak jalan raya ni? Ini buku teks siapa yang ada buku teks boleh buka lah. Saya tak sure yang digital punya buku teks dengan buku teks yang hard copy kat awak tu sama ke tak page-nya. Tapi on my digital buku teks 130 page je. Okay. So kalau kat sini kita tengok rangkaian pengangkutan darat. Okay. Dengan rangkaian sosial. Macam rangkaian pengangkutan darat ni adalah pengangkutan lah. Untuk sektor pengangkutan. Macam dah tunjukkan adalah gambar highway. Betul tak? Kita ada flyover kat situ. Ada apa lagi tu? Ada roundabout. Ada roundabout. Saya tengok video tu. Ada roundabout sekejap Okay. Ada roundabout and so many more lah. Ada jalan raya, betul tak? Ada bangunan-bangunan. Okay, so dalam tajuk ni awak akan jumpa term-term ataupun perkataan-perkataan yang pelik. Bukan yang pelik lah, yang baru lah. Sebab tu saya cakap topik ni adalah topik yang baru, tapi dia sangat interesting lah bagi saya. Sebab apa yang interesting? Sebab dia macam ada sikit-sikit kaitan dengan sains komputer, dengan fizik pun dia ada sikit. So awak boleh belajar benda-benda walaupun sikit. Okay, so saya nak cerita tentang Leonhard Euler ni. Siapa kenal Leonhard Euler ni? Tak kenal. Tak kenal Tak kenal maka tak cinta lah. Okay, Leonhard Euler ni hidup zaman 1707 hingga 1783. Awak dah lahir belum ni?
Of course lah, belum lahir, saya pun belum lahir kan. So Euler ni, dia seorang mathematician, bapa matematik lah, tokoh matematik yang dilahirkan pada abad ke-18 di Basel, Switzerland. So apa sumbangan Euler ni dekat topik ni? Okay, so Euler ni antara orang yang menyelesaikan masalah matematik dan logik yang tidak jelas, yang dikenali sebagai masalah tunjuh jambatan Königsberg, dan menghasilkan struktur matematik yang dipanggil graf, sebuah gambar yang terdiri daripada titik-titik ataupun bucu yang telah disambungkan oleh garis ataupun lengkung. Okay, what interesting about Leonhard Euler ni, okay, dia adalah tokoh matematik yang asalnya dia ni seorang datuk bandar pada zaman tu dekat kawasan, kat wilayah dia lah, Königsberg ni. Königsberg ni dekat Switzerland. So apa yang dia buat? Okay, dekat Switzerland, kita tahu Switzerland ni adalah sebuah negara kepulauan, betul tak? So ada mainland. Dekat negara-negara kepulauan ni kita akan ada daratan dan juga mainland. So dekat Königsberg ni dia ada dua mainland. So ni kalau awak nak, saya boleh cerita dengan terang nanti, tapi not today lah. Okay, kan kita nak kenal dia. So saya cerita secara roughly. So dia selesaikan masalah ada dua mainland. Macam mana dia nak buat jambatan. Dia sebagai penasihat, saya tak sure dia penasihat ataupun dia datuk bandar kat kawasan tu. Macam mana dia menasihatkan datuk bandar kat kawasan tu untuk membuat jambatan, untuk lalu ke semua jambatan yang menggabungkan daratan dengan kepulauan tu lah. Sebanyak 7 jambatan. Macam mana dia nak buat 7 jambatan tu tanpa seseorang tu perlu berpatah balik. Faham tak? Contoh kat sini kan, kalau kat sini ada darat. Sorry. Sini ada satu daratan. Sini ada satu mainland. Okay, so sini ada satu mainland. So macam mana dia buat? Okay, dia buat jambatan antara ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni. Okay, ni dengan ni. Macam mana dia selesaikan jambatan tu? Contoh daripada A nak pergi ke B, ke C, ke D. Okay, macam mana A ni dia nak pergi ke B, and dia nak pergi ke C, tanpa dia perlu patah balik ke A. Maksudnya sini dia pergi tanpa dia perlu patah balik kat sini. Dia tak perlu patah balik, dia tu boleh pergi ke C. Okay, dengan satu laluan saja. So dengan satu laluan, seseorang tu boleh lalu ke 7 jambatan dekat Königsberg tu. So itulah yang diilhamkan oleh Euler ni. Dia mengilhamkan satu ilmu matematik yang sangat jelas lah, yang sangat power pada zaman tu. Okay, macam tak menarik kan? Tadi kata menarik. Okay, so macam tu. Jadi apa yang perkataan-perkataan ataupun term-term yang awak akan jumpa yang saya kata pelik-pelik tadi, tetapi sebenarnya tak adalah pelik sangat, biasa je. Cuma dia kedengaran pelik sebab dia telah ditranslate kan, terjemahkan bahasa Melayu. Sebab kalau awak belajar, zaman saya dulu belajar bahasa Inggeris, matematik, PPSMI kan, math, science ke semua bahasa Inggeris. So sekarang ni awak dah bahasa Melayu, so dia kedengaran pelik lah. Tapi tak adalah pelik yang menjengkelkan, pelik yang oh tak nak belajar bunyi pelik, tak ada macam tu. Dia pelik je lah, tapi dia okey je. Cuma ni macam awak belajar Malay kan sekarang, BM. So saya rasa saya lagi bangga belajar subjek-subjek maths dengan sains ni dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu is our first language dekat Malaysia. Kita punya first language, bahasa pertama kita. Kenapa kita kena belajar dalam bahasa Inggeris? Subjek-subjek yang very practical macam matematik ni. So kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, kita akan lagi mudah faham lah benda. Sebab itu bahasa kita, okay? Kita bercakap menggunakan bahasa tu. So kalau kita belajar bahasa Melayu, sepatutnya kita lagi mudah faham instead of awak belajar bahasa Inggeris. Ada setengah murid yang nak faham bahasa Inggeris pun susah. Ini kan nak belajar dalam bahasa Inggeris. So you guys should be proud, okay? Belajar dalam bahasa Melayu. Macam tu lah. Tapi bagusnya dia punya pro pula belajar dalam bahasa Inggeris ni. Bila awak masuk ke IPT, saya tak sure kalau college dia guna bahasa Inggeris, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Tapi kalau universiti,
Matric ke universiti ke memang fully English. Kecuali UKM. Tapi kalau awak ambil subjek-subjek yang bawah sains ni memang awak takkan jumpa lah bahasa Melayu. Awak nak baca artikel pun everything in English. And artikel bukannya 1-2 page. Artikel 15 hingga ke 20 page. Tulisan kecil-kecil. Tapi best belajar universiti. So masuklah universiti saya nak semua murid-murid saya masuk universiti. So, okay. Banyak tu selingan kan. Okay, dengar bunyi bising tak? Sebab belakang rumah saya ni ada renovation. Tak apa. Okay je. Okay. So, kita tengok kat sini tanda-tanda. Okay, benda pertama yang awak akan jumpa adalah set bintik ataupun bucu. Okay, apa itu set bintik? Okay, set bintik tu ataupun bucu V adalah simbol bagi set bintik atau bucu. Ataupun kalau awak nak senang ingat, okay, sebab simbol yang diguna ni adalah perkataan daripada bahasa Inggeris. V is for vertex. V adalah vertex yang macam ni. Bucu adalah vertex ataupun vertices, dia punya singular lah. Plural dia vertex. Okay, so kalau awak nak mudah ingat, awak ingat bahasa Inggeris sekali untuk term sahaja. Okay, V is vertex. So vertex tu awak tahu adalah bucu ataupun set bintik. So kita mewakilkan dengan simbol V lah. So contoh kalau awak ada satu graf kat sini, okay, sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Okay, ini yang saya bulatkan ni, itu adalah V. Okay, so this is V1, V2, V3, V4. Macam tu. Okay, so itu adalah vertex ataupun bucu. Kalau siapa yang ada yang kalau awak dah ready buku, awak boleh take notes lah. Nota semua kan, nak buat nota. Sebab saya takkan bagi, untuk math saya takkan bagi nota. Maksudnya saya takkan bagi nota lah. Okay, everything is under learning macam ni lah, learning session macam ni. So kalau awak nak jot down your notes, silakan. Okay, itu adalah vertex. Okay, sekarang kita kenal dengan dia punya ciri-ciri dan juga perkataan-perkataan dia je. Okay, so set bintik dan bucu diwakili dengan simbol V. Okay, V1, V2, V3 and sampai bila-bila lah. Okay, so that is vertex ataupun bucu. So next adalah E. E ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okay, so E untuk awak senang ingat, E stand for edges ataupun tepi. Bahasa Melayu dia tepi, bahasa Inggeris dia edges. Okay, macam ni. Tepi atau garis lengkung. Okay, edges atau tepi. Bahasa Melayu dia tepi, bahasa Inggeris dia edges. Saya bagi bahasa Inggeris juga sebab awak senang nak ingat. Okay, sebab huruf yang digunakan, simbol yang digunakan adalah datang daripada bahasa Inggeris. Okay, so what is edges? Kalau tadi dah kena lukis balik tadi padam. Okay, sorry. Apa benda ni? Kenapa tak boleh padam ni? Okay. Okay. Kalau tadi bucu tu adalah vertex ataupun vertices ataupun bucu, edges ni pula adalah tepi. So tepi adalah inilah. Ini E. E. So this is E1, E2, E3, E4 macam tu. So E stands for edges, okay, ataupun tepi. Okay. Okay, next adalah D ataupun darjah. Okay, D ni tak apalah, bahasa Melayu pun D depan darjah, bahasa Inggeris pun D depan degree. Okay, so untuk darjah dia punya simbol adalah D kecil, huruf D kecil. Okay,
So D ni adalah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah dua kali ganda bilangan tepi, iaitu sigma. Ni kita panggil dia sigma, simbol ni sigma D. Okey, sigma degree untuk vertex sama dengan 2E. Okey, apa yang awak kena faham untuk formula ni, tak ada apa sangat pun, just awak kena tahu what is D, what is V and what is E. Okey, tiga benda tu yang saya dah cakap tadi. D tu apa, V tu apa, E tu apa. Di mana V merupakan elemen bagi V. V kecil adalah merupakan elemen bagi V. Maksudnya V yang ni, V1, V2, V3 ni adalah elemen bagi kesemua V. V besar tu mewakili V yang kecil-kecil tadi tu, V1, V2, V3. Faham? Faham setakat tu? Faham. Okay, so sigma tu apa maksud sigma tu? Siapa boleh bagi tahu? Sigma tu menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan sigma ni? Ni. Yang saya bulatkan kecil tu. Jumlah. Yes, good. Total, okay? Sigma is total, okay? So, okay lah tu dah faham. So, sigma dV equal to 2 edges. Contoh saya ada, kalau macam kat sini, kita tengok yang ni rajah yang ni berapa dia punya V? Siapa boleh beritahu saya berapa dia punya V? Dia punya bucu dia ada berapa? Betul lah. Bintik ataupun bucu ada berapa? Ada? Ada 4, betul. Okey, E dia ada berapa? 4 juga. 4 juga. So, untuk E degree V, E D V sama dengan 2, E dia 4, betul tak? Okey, so bersamaan dengan 8. Okey, so dia dua kali ganda daripada edges ataupun tepi untuk jumlah bagi degree V. Okey, so itu dia yang kena faham untuk formula ni. Okey, boleh? Seterusnya, apakah yang anda faham tentang graf mudah? Okey, yang ni graf mudah, simple graph. Okey, apa yang awak kena tahu, graf mudah ni first adalah dia tidak mengandungi gelong atau berbilang tepi. Yang ni kita akan belajar sekejap lagi apakah itu gelong, apakah itu berbilang tepi. So, bilangan darjah sama juga, ialah 2 kali bilangan tepi. Okey. Contoh 1, berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dan NV. Okey, kalau tadi sigma D V sama dengan 2E kan? Okey, tapi yang ni adalah NV. N tu mewakili apa? Kalau tadi sigma ni mewakili jumlah, N ni mewakili Bilangan ke? yes, good, bilangan. N ni mewakili bilangan. Okey, kalau tadi total, yang ni adalah bilangan. Okey, berbeza jumlah dengan bilangan berbeza. Okey, so kita tentukan V dan juga NV. Okey, so berdasarkan simple graph kat sini, graf mudah kat sini, tak apa awak buat macam tak nampak je penyelesaian tu sebab nak tengok sama ada awak faham ke tak. Okey, so A cari V dan juga NV. Okey, berapa vertex dekat sini ataupun bucu? Ada kawan awak masuk. Okey, berapa vertex yang awak nampak dekat graf mudah ni? 6. 6. Okey, good, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 bucu, 6 set bintik kat situ. So bila dia ada 6, so awak boleh tulislah dia punya NV sama dengan 6. Tapi untuk kita tulis V sahaja,
V tu mesti dalam bentuk set notation macam ni. Set bucu macam ni. Okay. Untuk kita tulis V tu mesti dalam bentuk set notation macam tu. Maksudnya macam awak tulis elemen lah. Okay, unsur. Macam mana awak tulis unsur? Macam awak belajar set. Dah belajar belum set? Dah kan? Dah. Okay, dah. So, sepatutnya awak tahulah macam mana nak tulis set elemen macam mana. Okay. So, V, macam ni kita nak tulis ya. V equal to curly bracket. Buruk yang curly bracket saya ni. Curly bracket. 1, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Curly bracket. Close curly bracket. So, macam kita nak tulis elemen, unsur bagi sesuatu set, macam itulah juga kita menulis V. Okay. So, NV adalah bilangan elemen yang ada pada graf mudah ni. So, 6 lah kan. Okay. So, B adalah dia nak kita tentukan edges ataupun tepi dan juga bilangan edges. Okay. So, bilangan edges dia adalah 7. Okay. Tahu. Based on the graph, kita tahu edges dia adalah 7. Tapi, untuk kita tulis tepi secara set notasi ataupun set notation dalam bentuk set, awak kena tengok dekat mana yang ada jalan untuk suatu edges tu. Contoh macam satu ni, okey. Satu ni dia boleh pergi ke 2, okey, dia boleh pergi ke 2 dan dia juga boleh pergi ke 3. Jadi that's why untuk elemen dalam bentuk elemen dia tulis sebagai 1 2 1 5. Okey. 2 3. 2 dia boleh pergi ke 3, boleh pergi ke 4. That's why 2 3 2 4. Okey. Lepas tu 3. 3 boleh pergi ke 4 sahaja. Dia boleh pergi ke 2 tapi kita dah ambil tadi kan 2 ke 3. So dia boleh pergi ke 4. So that's why 3 4. So 4 pula 4 dia boleh pergi ke 5. Okey. So 4 5. Okey. Satu jalan tu kita ambil 2 titik. Okey. So yang last sekali adalah 5. 5 dia boleh pergi ke 6. So that's why kita dapat 5 6. Ambil satu jalan saja. Okey. Jangan awak ambil satu mentang-mentang satu boleh pergi ke 2, awak buat 1 2. Lepas tu satu boleh pergi ke 5, awak buat 1 5. Tiba-tiba 2 pun boleh pergi ke 1, awak buat 2 1. Tak boleh, salah. Awak kena ambil satu jalan saja. Okey? Itu untuk simple graph. Okey? Graph ringkas, graph mudah. Okey. Faham tak? Faham. Ambil satu jalan je. Banyak-banyak jalan nak gimana kak? Okey, so bilangan darjah adalah 2 kali ganda edges. Okey, so that's why kita darab 2 dengan edges. Edges dia ada berapa tadi? 7 kan? Edges dia ada 7. So kita darab je lah. 2 darab 7. So macam tu je. So 3 benda yang awak kena tahu sekarang. V ataupun vertex, E ataupun edges, dan juga D degree. Bilangan darjah. Okay. So ingat untuk bilangan darjah ini dia punya simbol. Sigma DV. Sigma DV. Okay. Okay, next. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah berikut. Okay. Tanpa tengok apa ni jawapan, saya tahu dekat buku teks awak pun ada jawapan, tapi tak apa. Tanpa tengok jawapan, berapakah bilangan bucu dia? Bilangan dia nak bilangan bucu saja. So N V equal to berapa? Untuk A, siapa boleh beritahu saya? Hello. 7. Okay, correct. 7. N E tepi dia ada berapa? Edges dia 7. 7 juga. Sigma DV ada berapa?
14. Good. 14. This one. NV. How many vertex? 7. 7. It's okay. NE. 9. Okay, good. So tak semestinya vertex 7 edges pun boleh 7. Okay? Tak semestinya. Kita kena tengok graph tu. Dan dia punya sigma dv degree dia 18. good. Macam tu lah. Ada yang tak faham tak? Nona Najwa faham? Respon sikit. Nona Najwa. Nona Najwa tidur ni. Meleleh ahli basi. Hasha Badrul. Ya, Najwa. Boleh faham? Boleh ke? Okey, boleh. Hasha Badruddin. Ya, cikgu. Okey, faham tak? Faham? Okey. Okey, lain sekejap lagi. Alright. So, apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Ini tadi yang saya cakap tu kejap lagi tu kan. So, inilah yang dimaksudkan dengan berbilang tepi dan juga gelung pada graf. Berbilang tepi ni dalam bahasa Inggeris adalah multiple edges. Gelung ni adalah loop kita panggil. Okay. Loop di edge macam ni. Loop. Siapa pernah tengok cerita lupa? Looping ke? So loop tu adalah satu jalan yang membentuk gelung. Okay, contoh kalau tadi saya cakap kita cerita tentang apa tadi? Taman kita kan? Mana tadi taman? Saya dah padam masa taman tu. Saya dah padam kot. Okey. Apakah itu berbilang tepi? Kalau tadi saya cakap, kita ada satu jalan je. Macam ni. Macam ni. Kita ada satu jalan, betul tak? Daripada 1 ke 2, ada satu jalan je. Satu je jalan. Okey? Tak ada jalan lain. Memang kena guna jalan tu. Okey? Ibarat macam awak nak pergi rumah saya, ada satu je jalan. Sama ada awak pergi rumah saya ataupun saya pergi rumah awak. Guna jalan yang sama. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan bawah tanah ke, jalan ikut langit ke, ikut ayah pen ke kan, ikut langit ke kan. Tak ada. Ada satu jalan saja. So jalan tu yang kita guna. Tapi untuk case berbilang tepi ni, dia ada dua ataupun lebih jalan. Maksud nampak kat sini, untuk P pergi ke T, dia ada jalan yang ni dan juga dia ada jalan yang ni. Ada dua jalan. Okay? Mungkin awak nak pergi rumah saya, ada jalan utama, boleh guna jalan utama. Next jalan adalah awak guna jalan dalam taman, jalan belakang rumah ke, I don't know. Macam tu. So ada dua ataupun lebih jalan. Okay? Untuk berbilang tepi. Berbilang tepi macam berbilang kaum pula sebut. Berbilang tepi macam tu, dia ada lebih dua jalan. Dan jalan tu mesti melibatkan dua bucu. Okay? Tak boleh ada banyak-banyak bucu. Tak boleh ada 3 bucu ke apa. Mesti ada 2 bucu saja. Macam tadi saya cakap rumah awak dengan rumah saya. Rumah awak dengan rumah saya tu ibarat bucu lah. Okay? Bukan bucu. So tak boleh tiba-tiba ada rumah Amma Danish, tiba-tiba ada bucu ketiga rumah Amma Danish. Tak boleh. Mesti rumah awak dengan rumah saya je macam tu. Okay? Ada 2 bucu dan edges dia, jalan tepi dia ada lebih daripada 2 ataupun 2. Okay? So selain tu okay, lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Sama jugalah macam tadi. Okay. That is berbilang tepi. Gelung tu pula apa? Loop. Loop tu pula apa? Loop tu okay, adalah ini. Okay, sorry. Loop tu is this one. Di mana awak pusing, kat situ lah juga awak sampai. Ibarat macam awak kat rumah awak pusing-pusing kan. Awak pusing-pusing depan rumah awak, tiba-tiba awak sampai kat rumah awak juga. Macam tu. Ibarat macam mana saya nak cakap Loop lah.
dia berbalik kepada rumah dia. Dia tak berhenti mana-mana. Dia mungkin awak start motor, awak pusing kawasan depan rumah tu, pasal awak pergi rumah awak juga. Awak tak berhenti ke mana-mana. So that is gelong. So gelong ni very obvious lah. Awak boleh tengok dia macam gelong kan, macam ni. That's why dia panggil sebagai gelong. Okay. So ini adalah gelong. Melibatkan satu bucu saja. Okay, kena ingat dia properties dia. Satu bucu saja, tapi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Bilangan darjah bagi setiap gelong adalah 2. Sama jugalah macam tadi, bilangan darjah dia. Alright. Faham tak multiple edges dengan loop? Faham tak? Faham cikgu. Okay, simple je benda ni guys. Simple je, very simple. Awak boleh faham lah. Kalau tak faham tu tak tahulah nak cakap apa. Okay. Tapi janganlah ada siapa yang tak faham tu diam je pula. Bagi tahulah kalau tak faham. Okay, saya saja je cakap macam tu. Okay. So ini soalan lah. Contoh-contoh. Katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib. Okay. Iaitu G. Titik bagi G. Ada V dan juga E. Maka V A, B, C, D. Iaitu dia punya vertex. Titik dia ataupun bucu dia. Okay. Ada A, B, C, D. Edges dia adalah AB. Okay, kita tengok satu-satu. AB, sorry. AB, okay, AB, this one. Lepas tu, AB lagi. AB lagi, ada 2 jalan. And then, BC. This one. Then BC lagi. Ada 2 jalan, multiple edges. CD, okay. CD, this one. BD. Ni AD dan juga DD. Macam tu. So dekat graph ni, okay, ini bukan simple graph dah sebab simple graph dia tak ada gelong dan multiple edges ataupun berbilang berbilang tepi kan. Dia tak ada berbilang tepi dan juga gelong. Okay, untuk graph mudah. Yang bukan simple graph dah. Ini graf biasalah, teori graf yang biasa. Okey. Faham yang ni? So kalau kita nak tulis ini berbilang tepi, untuk edges ni kita tulis dalam bentuk set notation bagi edges. Okey. Dalam bentuk elemen pula awak boleh je tulis, awak labelkan jalan-jalan tadi ataupun tepi tadi, edges tadi sebagai simbol lah. Awak nak labelkan E1, E2, E3 pun boleh. So awak boleh tulis elemen dia E1 sampai E8 macam tu. Okay. So make sure kalau nak buat yang ni, awak labelkan dia. Okay. Jangan tiba-tiba awak tak label, tiba-tiba awak buat macam ni. Mana orang nak tahu kan. So contoh 3 pun sama. Rajah di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan V dan juga NV. Okey. So samalah, V dia adalah PQRSTU. Okey. Semua vertex tu kita kena letak sekali. Okey. So NV total untuk V equal to 6. Okey, ada 6 semua sekali. So untuk edges pula, awak buatlah PQ, PU, PU, QR, QU. So macam ni dia tak guna E1, E2 tu. Nampak tak? Dia tak ada pun kat tepi ni. E1 ke E1, E2 tak ada. Okay. So bila dia tak guna E1, E2, just memadai awak tulis bentuk set notasi macam ni lah. Okay. So jumlah bagi edges adalah 10 semuanya. Okay. Bilangan darjah 2 kali ganda lah daripada edges tadi tu, 20 lah. Apa bilangan darjah setiap gelong adalah 2. Bilangan darjah setiap gelong ni adalah 2. Okay. Walaupun dia gelong, tapi bilangan darjah dia still kena darabkan dengan 2. Okay. So contoh 4, lukis satu graf mudah
mengikut maklumat yang diberikan. Okey, yang ni dia suruh kita lukis pula graf. Okey, dia bagi information, dia suruh kita lukis graf. Okey. So dia bagi V ada 1 2 3 4 5, ada 5 vertex semua sekali. Maksudnya dia ingat bila 5 vertex 5 bucu, awak kena buat 5 bucu. Yang ni kena guna imaginasi sikit lah, tapi tak adalah imaginasi yang kritikal apa, yang biasa-biasa je. Okay, so edges dia, laluan dia, jalan dia, tepi dia ada 1 2 1 4 1 5 2 3 2 4 3 4. Maksudnya daripada 1 tu, daripada titik 1 tu dia boleh pergi ke 2, dia boleh pergi ke 4, dia boleh pergi ke 5. Okey. Sekejap tertutup pula. Okey, daripada 1 ni boleh pergi 2. Lepas tu 1 boleh pergi 4, 1 boleh pergi 5. Lepas tu 2 pula, 2 boleh pergi 3, 2 boleh pergi 4. Okey, lepas tu 3 pula, 3 boleh pergi 4. So terhasil lah awak punya graf. Oh, lambat keluar kat skrin. Okey, terhasil lah awak punya graf. Okey, graf mudah. Okey, nampak graf mudah, tak ada multiple edges ataupun berbilang tepi dan juga gelung, loop tak ada. So graf mudah memang tak ada multiple edges dan juga loop. Okey, kalau awak buat graf mudah tiba-tiba kenapa tiba-tiba ada loop ni? Maksudnya salah lah tu graf mudah awak tu. Okey, so yang B pula dia bagi PQRSTU. So edges dia bagi PU, PT, QT, QS, RS, RU. Okey, saya tak kisah kalau awak nak buat macam mana sekalipun untuk dia punya graf ni, asalkan betul awak punya titik-titik tu. Okey, make sure betul memenuhi syarat yang dibagi untuk vertex dan juga edges. Okey, graf awak nak tertonggeng ke, awak nak terbalik ke, itu bukan keutamaannya. As long as awak buat syarat tu betul, bermaksud awak faham. Okey, macam ni awak akan dapat. Ini graf yang dia bagilah. Tapi kalau awak buat sendiri, it can be many type of form lah. Okay. So as long as dia betul memenuhi syarat vertex dan edges tu, bermaksud betul lah. Okay, lukis satu graf. Contoh 5 pula lukis satu graf. Sekarang dah pukul berapa ni? 10.37. Okay, tak apa. Kita habis 10.45 kan? Okay, ada sikit lagi. Contoh 5, contoh 6 awak boleh tengok. Sekejap, contoh 6 ni. Okay, kita tengok contoh 6. Macam pelik contoh 6 kan. Okay, tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. 3, 2, 2, 1, 3. Okay, penyelesaian dia, jumlah darjah adalah 11. Okay, saya cakap tadi, apa-apa pun kita dapat untuk edges, mesti didarabkan dengan 2. Bila kita darabkan dengan 2, any numbers pun, positive integers ke, negative integers ke, bila kita darabkan 2, kita akan dapat nombor ganjil ke genap? Genap. Kita akan dapat nombor genap. Okey, walaupun kita darabkan nombor 2 tu dengan nombor ganjil. So, kalau macam ni dia bagi jumlah darjah yang dia bagi ini, bila kita tambahkan semua ni dapat nombor ganjil, bermaksud tidak boleh, kita tak boleh nak buat graf lah. Memang kita tak boleh nak buat graf. Okey, sebab jumlah darjah dia ganjil. So that's why, sebab tu kita darabkan dengan 2 untuk kita tengok sama ada boleh ke tak nak buat graf ni. Macam tu, ada syarat dia lah. Okey, B pula, jumlah darjah adalah 12. So 12 boleh ke tak buat graf? Boleh lah kan, sebab dia nombor genap. So yang ni boleh, this one tak boleh. Okey, macam tu. Graf terarah. Okey, graf terarah ni kita masuk minggu depan. Ada sikit lagi kan, kita tengok dulu ni. Saya nak pilih soalan. Soalan apa awak nak? Kita nak try buat.
Soalan apa nak? Yang mana rasa susah sikit? Tak kisah cikgu. Tak kisah Janganlah jawab tak kisah. Saya pun tak tahu nak bagi. Sebab okay fine, kita buat soalan nombor 3 Kita tengok nombor 3. Lukis Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sekarang ni untuk kita lukis satu graf mudah, kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu ada 4 ada 5 6 Oh 6. Sorry. Sekejap. 6. Okey. Ada 6 vertex semua sekali. 6 bucu. So awak buat dulu titik 6. Buat 6 titik dulu. Lepas tu tengok labelkan dia. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Okey. 1 boleh pergi ke 6. Okey, 1 ke 6. Okey. Lepas tu 2 ke 6 juga. 2 ke 6. Okey, lepas tu 3 ke 6 juga. Okey. 3 pun boleh pergi ke 4. Okey. 3 boleh pergi ke 5. 4 boleh pergi ke 5. 5 boleh pergi ke 6. So macam itulah graf awak. So, tak kisah awak nak buat macam mana sekalipun, awak nak tertonggeng ke terbalik asalkan memenuhi syarat. So inilah kita punya graf mudah. Tapi buruk sikit lah sebab saya ni tak biasa lagi guna pen ni, menggeletar-geletar sikit buat macam itu. Okey, boleh A. B tu cuba try buat sendirilah. Okey, cuba tengok soalan nombor 5. Lukis graf mudah bagi bilangan darjah yang diberikan 2, 3, 2, 3, 4. Okey, in total berapa semuanya? Berapa? 14. 14 kan? Sejumlah Okey, 14 tu kita boleh buat graf mudah ke tak? Boleh. Boleh lah buat graf mudah. Tapi make sure awak buat graf mudah tu mengikut dia punya ni lah. Okay. And dia punya apa tu? Dia punya degree dia make sure 14 lah in total. Ni awak boleh buat sendiri nanti. Lukis graf yang punya gelong dan berbilang tepi bagi bilangan darjah yang diberikan. Soalan nombor 6. Yang ni pun tak ada apa pun. Awak boleh buat juga ini. Maksud saya tu awak boleh buat tu awak buat je lah. Kalau nak saya check, just hantar kat saya. Tapi saya takkan wajibkan. Soalan yang wajib yang akan saya bagi kejap lagi. Okey, graf tak arah dengan graf tak terarah ni kita masuk minggu depan. Okey, jom kita tengok soalan kejap Ada masa sikit lagi ni. Okey, untuk soalan ni, saya dah hantar link belum soalan ni? Belum. Belum sekejap lagi saya hantar link. Awak tengoklah macam mana. Okey, namakan bahagian yang ditunjukkan dalam graf berikut. Okey, seretkan jawapan yang tepat ke dalam kotak jawapan. Okey, ini apa? Okey, saya nak awak buat apakah. Okey, ini jawapan dia. Yang kat bawah ni. Yang warna hijau ni. Gelong, bintik, kita, tepi berbilang, tepi. Okey, kita tak belajar tadi kan? Kita tak belajar tadi kita. Oh, kita belajar tadi kita. Okey.
Kita je yang kita tak belajar kan. So kita tu awak boleh letak lah dekat satu yang kosong tu. Yang lain tu semua dah belajar. Okay, macam tu. Yang bawah tu pula, rajah menunjukkan suatu graf. Apakah jenis graf ini? Klik pada jawapan yang tepat. Okay, graf mudah ke graf tak mudah? Itu awak kena klik lah. Bila awak klik nanti dia akan menyala. Kalau awak klik graf mudah, dia menyala warna hijau. Kalau awak klik graf bukan graf mudah, dia pun menyala warna hijau. Okay, so awak boleh unclick juga. So next, lengkapkan jadual berikut berdasarkan graf di atas. Okay, so graf di atas tu ada graf kan. Lepas tu darjah A tu ada berapa. Okay, darjah B tu ada berapa, darjah C tu ada berapa. Macam tu buat. Boleh? Boleh. Okay, tak ada masalah lagi setakat ni untuk soalan ni. Tak ada Soalan mudah macam tu je. Just tanda-tanda, kira jumlah, macam tu je. Okay, tandakan right untuk membezakan antara graf terarah dengan graf tak terarah, dan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okay, graf tak arah dengan graf tak terarah ni awak tak belajar lagi. Graf yang berpemberat dengan graf tak berpemberat pun awak tak belajar lagi. Tak apa, awak boleh skip yang ni. Subgraf ni pun skip. Yang bawah-bawah ni semua awak tak belajar lagi. So yang tu sahaja kerjanya. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, itu sahaja kerja dia. Yang this one, yang petak kuning yang hijau. Lepas tu lengkapkan jadual berikut. Tu je lah. Itu saja. Okay, itu je kerja awak. So macam mana nak hantar, awak buat. Sebab kat situ kan boleh tulis terus jawapan. Lepas tu dah siap tulis semua, awak screenshot jawapan tu, lepas tu hantar kat saya. Boleh? Okay, cikgu. Screenshot and then hantar. Sebab saya kena recordkan awak punya latihan ni lah. Okay, siapa yang tak hantar tu, tak tahulah. Hantarlah kalau boleh kan. Yang dah ada dalam ni kan. Siapa ni? 8 orang, 9 orang ni. Okay, so far untuk kelas kita hari ni setakat tu je. Kita jumpa lagi minggu depan. Boleh? Sebelum saya dismiss kelas, ada apa-apa nak tanya? Nisa, Ain, Najwa, Iskandar, Amar, Aida, Hasha, Akil, Farizal. Tak ada. Tak ada. Okay, so sekarang saya nak bincang kita punya pengkaedahan kelas kita. Adakah awak okey kalau kita buat Google Meet macam ni, ataupun awak nak saya record video je ke and then hantar kat dalam group WhatsApp, ataupun macam mana? Sebab bagi saya, the most efficient way untuk buat kelas supaya awak boleh tanya dengan saya on the spot apa yang tak faham adalah melalui Google Meet. Saya lagi enjoy buat Google Meet daripada saya buat video bercakap dengan orang. Tapi bila hantar kat student, kat murid tak tengok pun sebenarnya. At least bila awak ada depan mata macam ni, live macam ni, mustahil lah apa yang saya cakap satu pun tak masuk kan. Mesti ada masuk sikit-sikit. So yang mana awak prefer? Saya nak semua bagi idea. Saya nak semua bagi cadangan, sama ada nak buat Google Meet ataupun nak buat offline. Kalau Google Meet. Google Meet. Google Meet. Okey, lagi Iskandar, Nur Najwa, Aida, Amar, Hasha. Google Meet. Google Meet. Amar tidur ni. Aida. Aida pun tidur lagi ni. Tak mau bangun lagi ni. Ke jemur kain. Okay, tak apa. So Google Meet majority Google Meet yang ada dalam ni. Okay, so mulai minggu depan kita akan buat Google Meet lah. Saya lagi suka buat Google Meet sebenarnya. Supaya saya tak cakap seorang, ada respon. Okay, yang tak masuk kelas tu tak apa.
mungkin kesedaran dia belum sampai lagi. Tapi saya nak yang ada ni keep on masuk kelas. Jangan nanti terskip kelas ke, terlajak tidur ke. Sebab kelas kita sejam je, tak banyak pun. Boleh? So yang ada ni, yang 9 orang ni, make sure awak ada every class. Boleh tak? InsyaAllah. Jangan tak masuk kelas. Sayang awak tak masuk kelas. Math ni, sekali awak tak masuk kelas, awak dah lost nanti, awak dah tak ada interest nak belajar math. So, make sure awak on track belajar math. Tapi kalau dah ketinggalan tu, tak apalah, nak buat macam mana kan. Mungkin ada. Yelah kita sekarang zaman pandemik kan. Macam-macam benda yang tak jangka boleh jadi. Tapi make sure keep in touch lah dengan saya, bagi tahu saya apa masalah apa semua, kenapa tak boleh. Saya boleh repeat ajar semula balik awak seorang, tak apa, saya tak kisah. Gunakan saya selagi saya ada kat sini. Sebab saya tak tahu cikgu lain macam mana, tapi saya suka digunakan. Macam tu. Saya suka digunakan oleh murid-murid. So gunakan saya selagi saya ada kat sini. Saya tak lama pun kat sini, 2 bulan je. Okay, boleh? So kita jumpa minggu depan. Thank you untuk datang kelas hari ni. Make sure hantar latihan sekejap lagi. Before pukul 5 tau. Ataupun macam ni sekejap lagi saya bagi tahu. Saya bincang dengan guru. Saya bincang dengan Cikgu Iliana macam mana. Hantar latihan. Okay. So Assalamualaikum. Terima kasih. Kelas dismiss. Boleh Terima kasih, left. cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama.